Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, bertemu kembali kita pada siri yang ke-9. Masih lagi tajuk berkenaan dengan generasi unggul. Pada siri yang ke-8 kita sudah membicarakan berkenaan dengan ta'arif ataupun definisi sahabat. Kali ini pula kita akan menyentuh berkenaan dengan kumpulan sahabat. Jadi kumpulan sahabat ini terdiri daripada pertama kaum muhajirin. Pertama ialah kaum muhajirin dan yang kedua kaum ansar. Muhajirin dan ansar. Baik, kaum muhajirin, kumpulan yang dinamakan muhajirin ialah penduduk Mekah. Penduduk Mekah. Ini sahabat Nabi. Adakah semua penduduk Mekah itu sahabat Nabi? Jawapannya tidak. Penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang mana mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Itu yang dipanggil kumpulan muhajirin di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kumpulan yang kedua, kumpulan Ansar, iaitu penduduk Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka membantu Rasulullah dan golongan muhajirin ketika tiba di Madinah. Antara tokoh di kalangan kumpulan muhajirin seperti Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, Sayyiduna Ammar bin Yasir dan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Antara tokoh di kalangan kumpulan Ansar pula ialah Sayyiduna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Sayyiduna Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Sayyidatuna Sulaim binti Milhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf apabila disebut sahabat Nabi, maka pengiktirafan itu bukanlah daripada bibir baginda Nabi SAW semata-mata, ianya diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengiktirafan Allah Taala terhadap para sahabat ada disebut di dalam ayat yang kita bacakan sebelum ni. Antara petikannya Allah Taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Maksudnya Allah meredai mereka, yakni para sahabat, dan mereka, yakni para sahabat pula, meredainya, yakni meredai segala ketetapan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, pengiktirafan yang disebut di dalam Al-Quran, yang dinyatakan di dalam surah Al-Fath ayat ke-18. Allah Taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meredai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung di dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka, yakni para sahabat. Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada para sahabat dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang ada di sebelah ini daripada Sayyiduna Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maksudnya, sebaik-baik manusia ialah generasiku, generasi yang ada, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang datang selepasnya, iaitu selepas daripada Nabi SAW wafat, mereka yang tidak bertemu dengan Nabi tetapi beriman dipanggil tabi'in. Kemudian generasi selepas daripada itu iaitu tabi'ut tabi'in. Jadi ada
3 generasi. Ini 3 generasi emas. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, Allah meningkatkan darjat, Allah meninggikan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir." Maksudnya, mereka itu lebih besar darjatnya, iaitu para sahabat, daripada orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak daripada kedua-duanya, Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Dan penjelasan ataupun apa yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan sahabat, yang keempat, Allah Ta'ala memuji. Yang ketiga tadi, Allah Ta'ala mengangkat darjat. Yang keempat, Allah Ta'ala memuji. Ingat, pertama tadi, Allah Ta'ala meredai. Yang kedua, Allah janjikan kemenangan. Yang ketiga, Allah meninggikan darjat pangkat sahabat. Dan yang kelima, Allah Ta'ala memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka di kalangan para sahabat. Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Maksudnya, Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama-sama dengannya, iaitu siapa? Para sahabat, bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu umat Islam. Dan yang terakhir, siri ini, pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada pelajaran kali ini, iaitu yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk urusan kebaikan. Fastabiqul khairat, Tuhan kata, kan? Dan hendaklah kamu berlumba-lumba mengambil ataupun memperoleh kebaikan, agar kita menjadi seperti as-sabiqunal awwalun. Para sahabat dalam melakukan kebaikan, dia berlumba-lumba. Mereka berlumba-lumba. Mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika orang lain menolak Nabi. Tak ambuh bersama dengan Nabi, tapi para sahabat tetap bersama dengan baginda Nabi SAW. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Yang ketiga, pengajaran daripada ayat yang kita pelajari pada pelajaran ini ialah kita sebagai umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada membenci, mencela, mencaci dan menghina para sahabat, kerana mereka ialah golongan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita hendaklah berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Baik, itulah pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada pelajaran kali ini, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada siri yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.